Salam sejahtera kepada semua yang menonton dan terutama kepada Dr. Nazri. Kami daripada kumpulan 2, set 50. Dan ini tajuk yang telah kami pilih iaitu toleransi dan keharmonian agama. Inilah ahli kumpulan kami iaitu yang terdiri daripada Chai, Low Mission, Eng Kai Bun, Sang Sling, Roderick iaitu saya dan Fajil. Inilah isi kandungan yang akan kami bentangkan nanti. Pendahuluan. Islam merupakan sebuah agama yang sentiasa mengamalkan sifat universal, toleransi dan kasih sayang dalam segenap perkara. Ketiga-tiga istilah tersebut mempunyai hubung kait yang rapat yang perlu kita fahami. Tujuan laporan dan kajian adalah memahami teori dan konsep toleransi dan keharmonian agama, memberikan kesedaran kepada orang ramai, membolehkan orang ramai memahami idea toleransi dan keharmonian, menjelaskan cabaran dan realiti, dan juga menanam sifat toleransi dan keharmonian agama. Untuk kajian literatur, toleransi beragama menurut pandangan cendekiawan Barat adalah berbeza dengan pandangan cendekiawan Islam. Menurut cendekiawan Islam, toleransi itu adalah positif, tetapi pandangan ikut cendekiawan Barat adalah negatif. Menurut Kamus Dewan pula, harmoni adalah sesuatu menunjukkan persesuaian atau persetujuan. Secara umum, harmoni berlaku pada semua aspek kehidupan bagi semua masyarakat tanpa mengira latar belakang. Ini adalah senarai ulasan. Ulasan yang pertama ialah hubungan kaum, agama semakin parah di Malaysia. Penerbit Sinar Harian mengingatkan kerajaan bahawa jika isu-isu perkauman dan agama tidak ditangani dengan berkesan, ia boleh menghancurkan Malaysia. Jadi beliau harap ini adalah permulaan untuk menyatukan rakyat Malaysia. Kita hentikan lakukan gencatan senjata dan berhenti cakap isu panas. Bagi beliau, semua isu ini boleh diselesaikan. Jadi sekarang semua orang, termasuk pemimpin dan pegawai, bertanggungjawab untuk selesaikan masalah. Bagi hubungan kaum harmoni ikut perspektif Islam, Islam telah menekankan prinsip kedamaian hidup individu, iaitu dari aspek fizikal dan mental. Islam juga menggalakkan keharmonian masyarakat dan keamanan bersama. Asas pemikiran Islam kepada hubungan etnik ialah persamaan antara sesama manusia. Prinsip persamaan telah merangkumi persamaan dalam nilai kemanusiaan, persamaan dalam undang-undang, persamaan dalam hak umum politik dan juga persamaan dalam urusan ekonomi. Dialog antara agama, realiti dan prospek di Malaysia, antara perkara yang perlu kita fahamkan adalah seperti etika dialog, realiti dialog antara agama di Malaysia iaitu bentuk dialog dan juga prospek dialog antara agama di Malaysia. Contoh-contoh adalah seperti yang telah diberi di sini. Seterusnya adalah kefahaman konsep dialog antara agama di dalam kalangan ketua agama Islam dan Kristian di Malaysia dan kesannya terhadap hubungan sosial. Antara faktor yang menyumbang kepada kefahaman konsep dialog antara agama, ketua agama Islam dan Kristian adalah tahap pendidikan agama, pengalaman dialog antara agama dan tahap keagamaan. Selain itu, kesan konsep dialog antara ketua agama Islam dan Kristian terhadap hubungan sosial adalah kaedah utama untuk menghapuskan tuhuman buruk yang diberikan oleh media Barat terhadap ajaran Islam dan pengganutnya. Selain itu, mempengaruhi hubungan sosial ketiga merealisasikan akhlak dan moral tinggi, sekali pengakuan tentang elemen universal yang wujud di antara agama besar di dunia tanpa melibatkan persoalan akidah. Untuk ulasan perspektif orang Cina terhadap agama Islam, walaupun agama Islam ialah agama rasmi Malaysia, namun masyarakat Cina masih berpandangan negatif terhadap Islam. Banyak cabaran yang telah dihadapi dalam usaha mentransformasi perspektif ini. Antaranya cabaran daripada golongan Cina Muslim, cabaran daripada toleransi agama dan pandangan masyarakat Cina terhadap agama Islam yang melibatkan pelbagai isu agama. Kesimpulannya, perspektif orang Cina terhadap Islam amat kompleks akibat salah faham antara Cina dan Islam. Bagi artikel ke-6 yang bertajukkan cabaran dan realiti toleransi dan keharmonian agama di Malaysia, yang telah menyatakan terdapat dua model toleransi iaitu toleransi pasif dan toleransi aktif. Juga menunjukkan terdapat dua syarat yang telah merosokkan cabaran tersebut iaitu terdapat masyarakat yang tidak memahami konsep agama dan satu lagi mereka yang memahami konsep agama tetapi mempunyai tanggapan yang peribadi. Cabaran yang dapat dibaca daripada artikel ini adalah individu tidak memahami agama-agama di Malaysia, kedua kekeliruan orang Islam dan bukan Islam terhadap definisi toleransi. Ketiga, setiap individu memiliki pemahaman terhadap agama. Terakhir adalah kekurangan panduan untuk mengamalkan toleransi antara agama. Dinamika keagamaan hidup dinampakkan menjanjikan kelebihan tetapi dalam realitinya ia tidak kerana mempunyai sebahagian kekurangan.
Dalam penutup, kita dapat jelas melihat bahawa terdapat pengabaian terhadap budaya toleransi dan keharmonian agama ini mampu mendatangkan bencana kepada negara. Justru sebenarnya kita perlu bersama-sama menangani persoalan toleransi dan keharmonian agama. Cara terbaik adalah dengan memperbanyakkan dan mempelbagaikan bentuk interaksi yang dapat dikeluarkan ke peringkat sekolah dan ICT dan juga melibatkan media elektronik dan media massa. Secara keseluruhan dalam era globalisasi ini, kita harus bersikap secara kritis dan selektif. Itu saja daripada pembentangan kami hari ini. Dan inilah rujukan yang telah kami guna pakaikan. Sekian terima kasih dan akan diteruskan dengan video kreatif.